Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ini giliran saya untuk berkongsi dalam siri kisah 9 suku malam. Seperti mana biasa, ini adalah perkongsian dari semua perunding pusaka, berkongsi kisah-kisah benar. Ada yang kisah suka, ada yang kisah duka. Apa tujuannya? Untuk memberi iktibar dan pengajaran kepada kita semua supaya perkara yang pernah berlaku, kalau ianya buruk, kita dapat elakkan, dan sekiranya perkara-perkara baik kita amalkan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya nak berkongsi ini mungkin boleh memberi manfaat kepada semua masyarakat dan juga kepada perunding-perunding pusaka. Okay. Apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah tentang kisah suka, yang mana apabila kita faham tentang kisah-kisah pusaka, kita faham tentang kaedah-kaedah perancangan, kita faham tentang kepentingan sesuatu itu, maka ia akan boleh memberi manfaat kepada semua. Okay, apa maksud saya? Hari ini saya nak bercerita tentang satu kisah. Kisahnya tentang satu pasangan suami isteri. Okey, yang muda lagi. Ketika itu masa kami berjumpa mereka dalam lingkungan pertengahan 30-an, dan mereka ini tidak mempunyai anak sendiri, tetapi telah mengambil 3 orang anakan, dan kedua-dua mereka ni mempunyai kejayaan yang agak bagus dan stabil. Dan oleh kerana mereka selalu mendedahkan diri mereka kepada ilmu-ilmu, dan mereka nampak, mereka dah dengar betapa pentingnya pada ketika umur mereka menyediakan satu jaringan keselamatan, terutama sekali untuk anak mereka. Dan mereka juga tahu yang ajal itu pasti, tak mengenal usia. Dan apatah lagi, si isteri itu sebenarnya telah dimaklumkan menghidapi penyakit kanser dan stage yang agak advance. Okay. Dan mereka bertemu seorang perunding main pusaka, dan okay, ini ada 2 cerita. Okay, pertamanya adalah bagaimana cara perunding pusaka itu datang. Yang datang berjumpa mereka itu adalah seorang yang agak baru lah, dan di hati mereka, di hati perunding ini, oh, aku boleh tolong ni, boleh dapat satu kes yang besar. Tetapi ketika perunding itu berjumpa, somehow sebab mungkin niatnya bukan untuk membantu, dan walaupun kedua pasangan itu tahu yang mereka perlu bantu, somehow dia tak boleh connect, sebab mungkin kesilapan perunding itu hanya inginkan wang, tak jadi apa-apa. Tetapi mujur perunding itu datang berjumpa orang yang dari sini, dan kami nasihatkan macam ni lah. Dia tanya, kenapa tak boleh nak bantu orang tu? Saya nak tolong. Dia tanya balik, apa niat awak? Anda tak fikir yang duit mendahului peluang untuk membantu? Jadi dia tersedar. Dia kata, kita sebenarnya di kalangan perunding pusaka mempunyai kelebihan. Kita telah mendalami ilmu, dan ilmu itu sebenarnya adalah satu perkara yang boleh menyelamatkan masyarakat, dan kita perlu tahu, dan kita perlu berniat untuk membantu menyelamatkan. Okey, jadi itulah yang diberitahu pada perunding itu pergi sekali lagi dengan niat yang berbeza. Niat yang mengatakan, saya ada ilmu, dan ilmu ini sangat penting,
dan boleh memberi kesedaran dan boleh memberi bantuan dan menyelamatkan pasangan suami isteri ini yang si isterinya ada kanser dan mempunyai 3 orang anak. Macam mana untuk memastikan apabila berlaku kematian salah seorang, pusakanya dapat diuruskan dengan baik dan kekal harmoni. Sebab hasrat kami ada 4. Bila berlaku kematian, kasih sayang tetap jamin. Okey, tidak siapa yang mudarat, harta dapat dipanjangkan manfaat dan tidak ada siapa yang berdosa. Jadi inilah yang kita cuba buat, dan itu sebenarnya yang memberi peluang kami yang berada dalam industri ini, bukan saja satu kerjaya tetapi satu perkara yang kita dapat membantu masyarakat. InsyaAllah ada ganjarannya. Okey, berbalik kepada yang pasangan tadi, disebabkan kesedaran apa? Kesedaran pentingnya sebagai pasangan suami isteri yang mempunyai anak, tak kisah anak angkat, mempunyai tanggungjawab untuk memastikan anak-anak mereka dapat membesar dengan baik. Sebab tidak siapa yang dapat menjamin ajal kedua-dua mereka, dan mereka tahu risikonya, mereka tahu seberapa sikit tentang Faraid. Dan Alhamdulillah, apabila perunding datang kali kedua, disebabkan niatnya betul dan kedua pasangan itu bersedia menerima apa saja cadangan, akhirnya kedua pasangan itu telah perancangan legasi, bukannya membuat wasiat, dinamakan perancangan legasi, di mana perancangan legasi mengandungi 4 perkara. Melantik wasi, isteri melantik suami sebagai wasi, wasi melantik isteri sebagai wasi, dan juga menyediakan dana yang tidak beku dalam tabung haji dengan penamanya. Suami ada tabung haji, penamanya isteri, isteri ada tabung haji, ada. Berapa amountnya? Cukuplah sekadar untuk kesinambungan hidup, membayar hutang dan juga untuk membayar kos urus pusaka. Dan juga dalam perancangan itu mengatakan, sekiranya berlaku kematian salah seorang daripada mereka, jangan memandai-mandai, carilah bantuan orang yang pandai untuk membantu. Sebab mereka telah beritahu, kalau berlaku kematian dan waris yang tidak berapa mahir ini cuba menguruskan, kadang-kadang ia akan membuatkan perkara itu terganggu dan bermasalah dan tidak selesai. Terlalu banyak bukti. Boleh dengar kisah-kisah sebenarnya suku, kisah-kisah duka yang banyak disebabkan sama ada semasa hidup tidak buat perancangan ataupun setelah meninggal dunia waris tidak menguruskan dengan betul. Itu yang selalu berlaku. Tapi Alhamdulillah, kedua-dua mereka membuat perancangan yang baik, empat perkara tadi, dengan dokumentasi yang betul. Ada wasiatnya, pelantikan wasinya bertulis, dan ada hibah di dalamnya untuk menghibahkan harta, walaupun diniatkan kepada anaknya yang bawah umur, anak angkat tadi, tetapi dia menghibahkan kepada pasangan masing-masing, dan pasangan masing-masing memegang amanah sekiranya mereka meninggal dunia tetap akan sampai kepada anak-anak. Itulah perancangan yang kita rangka untuk kedua pasangan, dan ditakdirkan ajal si isteri itu sampai dahulu. Penyakit kansernya telah tambah teruk dan akhirnya meninggal dunia. Dan disebabkan perancangan yang telah dibuat dengan baik, si suami itu telah dimaklumkan dia ada wasi kepada si isteri, dan dalam surat yang diberikan kepada si suami tadi, sekiranya berlaku kematian, hubungi pihak mahpusaka untuk membantu, dan dokumen telah disediakan, dan juga dokumen telah disediakan, juga duit telah disediakan. Jadi kan itu lebih selesai. Jadi apabila berlaku kematian, maka si suami ini tadi menghubungi kami, dan kami datang, dan kami membentangkan dokumen yang dibuatnya kepada keluarganya. Ada duit untuk digunakan untuk urusan, dan juga yang paling baik ialah di dalam perancangan itu juga si isteri tadi, arwah tadi juga telah membuat wasiat sedekah, di mana arwah mempunyai ASB bernilai lebih 36,000 dan telah membuat wasiat, di mana dia kata 1/3 daripada
nilai ASB ni semasa dia meninggal ingin diwakafkan kepada surau taman mereka. Dan nampak, dengan kefahaman yang betul, dengan perancangan yang betul, maka kita akan dapat pahala yang berganda-ganda. Yang tadi perunding tadi telah membantu keluarga ini, insya-Allah akan dapat pahala yang berganda-ganda. Yang si suami tadi membantu menyelesaikan pusaka arwah isterinya dengan baik, dapat pahala yang berganda. Dan insya-Allah si arwah tadi disebabkan telah membuat wakaf hartanya bila meninggal dunia, maka dan si suami tadi melaksanakan tanggungjawab sebab melihat pesanan wasiat yang jelas, mengambil duit itu dan membawa kepada masjid untuk diserahkan sebagai wakaf. Nampak tak? Sebenarnya kita ada banyak peluang untuk dapat pahala berganda, tetapi kadang-kadang kita alpa, kita buat tak tahu. Kita masih hidup, kita mempunyai harta, kita mempunyai keluarga, kita mempunyai hasrat, tetapi dan kita tahu kita akan mati, tetapi kita tidak membuat perkara-perkara yang sepatutnya kita buat untuk memastikan kita mempunyai peluang untuk dapat pahala berganda. Jadi tuan-tuan dan puan, siapa yang berminat untuk menjadi perunding, seperti ramai yang kehilangan pekerjaan dalam keadaan COVID ni, boleh hubungi kami untuk memulakan kerjaya, sebab yang pentingnya kita mempunyai nawaitu yang betul. Apabila kita masuk dalam industri ini sebagai perunding pewarisan ataupun perunding legasi, kita akan dapat menguasai banyak ilmu yang baik-baik yang bermanfaat, dan kita mempunyai peluang untuk membantu menyelamatkan masyarakat, dan ada juga ganjaran keuangan untuk kita menyara kehidupan kita. Jadi itu. Dan di luar sana, kalau yang tak berminat untuk menjadi perunding, minatlah untuk mendengar dan akhirnya memahami dan juga mendalami dan juga bersedia untuk mengambil langkah membuat perancangan. Sebab terbukti tanpa perancangan legasi akan memungkinkan pelbagai permasalahan. Mungkin ruh kita tak tenteram, waris kita tak senang dengan bergaduhnya, termakan harta haramnya, harta kita tak dapat dipanjangkan manfaatnya, dan kadang-kadang kita lepas peluang untuk mendapat saham akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah usaha kami setiap hari membuat FB Live ini dengan hasrat pengalaman-pengalaman kami semasa mengendalikan pelbagai kes. Setiap hari kami ada pelbagai kes, dan ada yang kisah suka, ada kisah duka, dan kami ingin berkongsi supaya ramai yang mungkin tak nampak, tak menghadapinya, tapi bila dah dengar tu baru terasa, oh, inilah hakikat sebenarnya, dan ada kaedah untuk kita mati dengan lebih sejahtera, ada kaedah untuk kita memastikan kita ada pahala yang berganda-ganda. Okey, itu sajalah perkongsian saya hari ini. Jangan lupa tonton video-video yang terdahulu di mana? Di YouTube channel My Pusaka Official. Ada beratus-ratus video dah ada dalam tu, pelbagai topik. Okey, lawati, tengok satu-satu, subscribe dan like. Okey, dan jangan lupa juga setiap hari Isnin sampai sehingga Jumaat pukul 9 suku ada perunding-perunding yang berbeza yang akan berkongsi pengalaman mereka tentang isu-isu berkaitan dengan pusaka. Dengan itu, sampai di sini saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.